الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا هاتم يستغفر سائر الأنبياء والمسلمين الأولين وإن شيخنا أسألكم بسم الله إني من أصحياء من خصوصا شيخ مسلم أنا وشيخنا فاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar ringkasan Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala ajma'in. Allahumma iftah alaina bitika wa ansur alaina min khazani rahmatika ya rahimin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqina fi dinina tawilna siratal mustaqim. Allahumma arzuqna min fahman nabiyyin hifdhan min malaikatil qurubin. Bizina mazaqna fama yabiyassir wa la ta'sir karim wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim aziz 'alim. Adada kulli harfin kutiba tubi ila badil min dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina fatahan fi rahmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya man maqalidul umri kullahu biyadihi wa ya ilahi yaj'al kullahu fatahani fatahana fatahan qariban fatahani Allahumma anta busuli ya qalbi atini hamdaka wa ma'rifatak ba'dakhuni mudakhala sinikum akhrijni mukhlisina ja'alni 'adukum sultan sira wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya dan anugerahnya dapat kita bersama lagi untuk kita meneruskan pengajian kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Untuk kita meneruskan pengajian kitab Mukhtasar ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kita sampai pada muka surat ke-68 bagi cetakan Arab, dan yang terjemahannya kita dah sampai pada ke surat yang ke berapa tu? Ke 90 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa ulina fi darani amin ya rabbal alamin. Faslun fi tartibil a'mali zahirati min awali safari ila ruju'i ila al-watani. Faslun hadza faslun, ini satu fasal pada menyatakan apa? Fi tartibi amali, pada menyatakan fi bayani tartib, aturan urutan dan tertib amalan al-amali zahirati, amalan yang zahir, min awali safari, daripada awal safar. Mana daripada kita mulakan safar tu, daripada rumah kita. Jadi apakah ada adab dan amalan yang boleh kita lakukan untuk kita musafir, dan tak kira lah musafir sama ada musafir nak pergi haji ke, nak musafir ataupun mana-mana saja, kita musafir kat Malaysia ni pun inilah antara ada adabnya. Ila rujuk ila watani, sehinggalah kembali kepada watan, kembali kepada tanah air kita, tempat kita mustautin. Apakah ada adab kita bermusafir? Wahaya asyru jumalin, wahaya, dan itulah al-amalu zahirah, amalan yang zahir yang mana kita boleh lakukan untuk musafir ni. Ada asyru jumalin, ada 10 perhimpunan.
10 perhimpunan amalan ni. Al-ula, al-jumlatul ula. Jadi amalan perhimpunan amalan yang pertama ini fi sayri min awali khuruji ila ihrami wa hiya thamaniyatun at-taubatu wa raddu mazalimi. Yang pertama itu ialah pada keadaannya itu pada fi sayri. Kalau kita ihya bukan fi sayri tapi fi sunani, pada sunat-sunat. Tapi kalau nasrah mukhtasar ihya yang lain sama juga fi sayri. Bolehlah kalau sayri pada perjalanan. Kalau dalam ihya fi sunani, ini pada sunat-sunat yang patut dijaga. Min awali khuruji ila ihrami, min awali khuruj, pada awal keluar kepada ihram, ila waqtil ihram, pada waktu ihram. Bekas sunat-sunat ataupun amalan yang kita boleh lakukan masa kita nak keluar rumah sampailah ihram, ataupun sampailah kita nak pergi ke destinasi musafir kita. Wahya samaniyatun, wahya dah itu al-ula ni jumlah ula, perhimpunan amalan yang pertama ni samaniyatun ialah 8 perkara. Atau batu, dia 8 perkara mana kita masa kita nak musafir ni patut kita elok kita jagalah. Pertama apa? Atau batu, pertama ialah bertaubat. Musafir patut kita bertaubat dulu. Taubat yang nasuha, taubat yang jujur, yang benar kepada dosa-dosa kita. Sebab musafir ni je yang kita merisikokan diri kita. Ada orang musafir tak balik-balik. Jadi musafir ni je satu yang bahaya kan, takut waktu tu kita dah itulah musafir yang terus musafir ke akhirat. Jadi dianjurkan kita bertaubat sebelum musafir. Wa radul mazalimi, dan lagi mengembalikan kezaliman. Mana ada barang-barang yang kita zalimi, harta benda orang, kita kembalilah pada tuan dia. Carilah kalau boleh, cari tuan dia balik. Ataupun dia meninggal, carilah pada waris dia. Jadi nanti akan datang insyaAllah, kena ada dalam muhtasar ni apa kita nak buat dengan harta yang haram. Dan akan dibincangkan nanti insyaAllah dalam bab yang lain, yang seterusnya nanti. Macam mana kalau kita orang tu je kerja harta haram, jadi dia nak bertaubat, jadi harta tu apa, macam mana dia nak lupuskan harta tu. Itu ada yang kita ihya. Kemudian dia mengembalikan barang yang zalim, wa qada'u duyuni, dan menyelesaikan hutang. Hutang kena selesaikan, takut tak sempat nak selesaikan hutang tu. Sedangkan an-nafsu muta'alliqatu bidainiha, maksudnya diri atau roh itu dia tergantung dengan hutangnya sehinggalah diselesaikan hutang tersebut. Kita tak nak roh kita ni tergantung dengan hutang kita. Lebih-lebih kalau hutang tu, kalau kita niat memang tak nak bayar, tu yang lebih yang itu yang bahayalah sebenarnya. Kita hutang niat tak nak bayar, jadi itu takut itu yang termasuk kan, rohnya tu sudah tergantung dengan hutang dia. Jadi waqada'u duyuni, dan menyelesaikan hutang. Ataupun kita kalau tak boleh nak selesaikan pun kita minta redha kan pada tuannya, minta izin untuk musafir dengan tuan hutang tersebut. Dan lepas kan kita sebutkan macam mana kalau haram kalau orang mana yang musafir tu mana tak diizinkan, dia dah ada hutang yang perlu wajib dibayar, tiba je musafir sama ada tidak diizinkan, ada pendapat mana ditegah kan oleh tuan hutang je, jadi dia tak boleh musafir kalau gitu. Qadu ini wa idadu nafaqatin min man yamunuhu, dan juga
wa i'dadu nafaqatin, dan menyediakan nafkah. Mesti kita kena misalnya ihdaruha menghadirkan nafkah. Makanan, belanja dan sebagainya. Menghadirkan atau menyediakan nafkah. Nafaqatu man yamunuhu, nafkah mereka yang menanggung la ia seorang yang musafir itu, akan man tu, akan orang itu. Jadi kalau kita nak bermusafir, kena tinggalkan nafkah untuk orang tanggungan kita, ila ruju'i, kepada hinggalah kembali. Biar cukup waktu musafir, sepanjang waktu musafir hinggalah kembali kita kepada ahli keluarga tanggungan kita itu. Waradul wada'i, dan juga waradu, dan mengembalikan harta simpanan. Maksudnya kalau ada orang dia taruh tumpang simpan barang, so kita jaga. Orang tu tumpangkan motor ke apa-apalah harta, kita kembalikanlah balik bila kita nak bermusafir tu, kembalikan pada tuan dia. Ataupun benda yang kita pinjam, kita ada pinjam barang, semua musafir pastikan kita pulang balik pada tuan dia. Supaya bebaslah kita punya tanggungan kita daripada supaya kita ni bebas pada sebarang tanggungan. Maknanya kita boleh tumpukan hati kita untuk beribadat. Wa an yakuna ma yastahibuhu halalan, dan lagi untuk musafir ni, terutamanya musafir untuk haji ni, an yakuna ma yastahibuhu, bahawa adalah barang yang menyertai lah seorang tu akan barang tersebut halalan, ialah barang itu ialah halal. Pastikan harta yang kita bawa, terutamanya untuk kita pergi haji, umrah, pastikan harta itu harta yang halal. Maknanya kita ambil pada usaha yang betul-betul halal. Barang kita nak beli kain ihram, nak beli tali pinggang ihram tu, apa-apa saja kan, barang untuk haji umrah tu, pastikan terambil pada duit kita yang betul-betul halal. Kalau duit kita ni ada duit yang syubhah kan, ada yang betul-betul halal, kita ambil yang halal tu, yang guna untuk beli barangan haji ni, umrah. Supaya betul-betul inilah, buat kalau ada benda masuk haram, takut tak diterima, doa kita tak diterima haji umrah kita tu. Wa asaniyatu, jumlah tu saniyatu, jumlah yang kedua, perhimpunan yang kedua pula. Itimasu rafiqin salihin yantafi'u bidinihi. Untuk musafir ni apa kita patut buat? Iltimasu, mencari rafiqin salihin, mencari teman yang soleh. Jadilah teman musafir kita, pastikan orang yang soleh, seorang yang mendirikan hak Allah Ta'ala dan hak hamba-hamba Allah Subhanahu Ta'ala. Itu orang yang soleh. Al-qa'imu bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang mendirikan hak-hak Ta'ala dan hak hamba-hambanya. Cari orang yang soleh, yang mana lagi, yang mana yang tafi'u bidinihi, yang dapat mengambil manfaatlah seorang itu bidinihi, dengan agamanya, dengan agama rafiq, teman yang soleh itu. Biar cari kemudian orang yang beragama, yang berilmu dan sebagainya. Mana kita ada apa-apa masalah, permasalahan agama terutamanya, dapat kita rujuk pada beliau. Mana seperti mana disebutkan kitab Ihya, mana teman soleh yang mana yang dia dapat membantu kita. Mana kalau kita lupa, dia akan ingatkan. Kalau kita teringat, kita dah ingat, dia akan membantu kita untuk buat perkara kebaikan itu. Kalau kita rasa takut, dia akan menguatkan hati kita
untuk jadi berani. Kalau kita rasa lemah, dia akan menguatkan kita. Mana kalau kita rasa sempit hati kita, dada kita, dia akan mensabarkan kita. Itulah cara yang teman yang soleh. Kemudian yang ketiga, as-salisatu, jumlah tu salisatu, jumlah yang ketiga. Apa dia kata? An yusalli qabla khuruji rak'ataini. Yusalli qabla khuruji rak'ataini, ialah bahawa bersolatlah seorang yang nak musafir tu, musafir qabla khuruji, sebelum pada keluar, rak'ataini, solat akan 2 rakaat. Dan sunat kita solat 2 rakaat sebelum bermusafir. Di mana ada disebutkan dalam sebuah hadis yang katakan apabila idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini tamna'anika makhrajas su'. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'. Apabila kamu hendak keluar musafir pada rumah engkau, maka hendaklah sunat solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat yang ringan. Dan 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang dipanggil ghairu maqsudah. Maknanya kita boleh gabungkan niat je dengan rakaat, dengan sembahyang 2 rakaat yang lain. Sama ada kita nak gabungkan dengan solat fardu ke, atau solat yang maqsudah seperti solat duha ke, boleh kita gabungkan niat sekali. Solat rawatib, yang mana 2 rakaat yang mana akan menegahkan akan kau akan tempat keluar kejahatan. Jadi itu menjadi sebab untuk kita selamat pada kejahatan dalam musafir bila solat 2 rakaat itu. Dan apabila kau masuk ke rumah kau, maka bila kita sampai pulang pada musafir pula, sunat juga kita solat tiba daripada musafir, kudum minas safar. Solat 2 rakaat yang mana itu dikatakan dalam hadis itu dapat menegahkan daripada madkhalas su', tempat masuk kejahatan. Jadi kita balik pulang ke rumah tak bawa kejahatan. Bila kita keluar selamat pada kejahatan. Sunat kita solat 2 rakaat ni. Apakah ni panggil solat masa kita nak musafir, tu sunat kita solat. Yaqra'u fihima qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah seorang musafir tu pada keduanya, pada 2 rakaat itu, rakaat ini baca qul ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun, wa qul huwallahu ahad, dan baca juga surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad, selepas pada al-fatihah tu. Fa idza farawa rafa'a yadayhi. Fa idza farawa, maka apabila selesailah seorang tu min solatihi, pada solatnya, rafa'a yadayhi, saya mengangkatlah ia akan kedua tangan dia, angkatkan tangan, doa. Wa qala, dan katalah ya musafir tu, Allahumma anta sahibu fi safar. Doa nak musafir, Allahumma, ya Allah, anta sahibu fi safar, engkau lah teman. Maksud teman ni lah al-muhafizu, yang menjaga, wal mu'inu, dan yang membantu, yang menolong, fi safar, engkau lah yang menjaga, yang memelihara dan menolong dalam perjalanan ni. Jasa sahibu al-mulazimu, yang melazimi, maksud sentiasa bersama. Maksud Allah lah yang sentiasa bersama dengan orang musafir tu, dengan memberi penjagaan dan juga pertolongan. Wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Wa antal khalifatu, dan engkau lah khalifah, engkau lah yang pengganti fil ahli, pada keluarga, wal mali, dan harta, wal waladi, dan anak, pada keluarga tuan isteri, dan harta dan anak. Maksudnya bila kita musafir, kita berpegang kepada Allah Ta'ala, as-sahibu, maknanya kita betul-betul jadikan Allah sebagai tempat bergantung kita.
bukan selain pada Allah Ta'ala. Dan bila kita ghaib, yang kita tiada di rumah, kita berpeganglah, berharap pada bantuan Ta'ala untuk menjaga ahli keluarga dan harta benda kita. Wal ashabu wal waladi wal ashabi. Dia wal ashabi, dan daripada engkau lah al khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashabi, dan teman-teman Ta'ala lah juga yang menjaga mereka. Isfasna wa iyahum min kulli afatin wa ahatin wa baliyatin. Ihfazna, peliharalah ilmu ya Allah akan kami wa iyahum, dan akan mereka itu, akan ahli, walad, ashab, semua itulah, min kulli afatin, daripada setiap musibah, wa ahatin, dan setiap penyakit, dan maradin, wa baliyatin, dan bala, dan setiap bala. Minta doa pada Allah Subhanahu Taala. Ar-Rabi'atu, saya ada lagi doa-doa lain panjang. Ada lagi ada doa yang biasa orang baca lah masa musafir, yang mana dianjurkan dan disunatkan. Boleh kita rujuk tempat lain, dan internet mungkin banyak kan, ataupun kitab Khulasah. Yang seterusnya, wa ar-rabi'atu idza wasala ila babid dari, iaitu bila dah kita musafir. Kan bila dah nak musafir tapi dah sampai ke pintu rumah. Tadi kita nak musafir, kita solat, betul, kita baca doa ni. Lepas tu bila jalan sampai ke pintu rumah, betul-betul terperinci kan. Sampai ke pintu rumah pun ada bacaan je. Idza wasala ila babid dari qala bismillah tawakkaltu ala Allahi. Idza wasala, apabila sampailah seorang yang nak musafir tu ila babid dar, ke pada pintu rumah. Baca apa? Qala, katalah ya, bismillahi. Macam tu, bismillahi tawakkaltu ala Allahi. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan segala urusan ku pada Allah Taala. Allah wala haula wala quwata illa billah. Wala haula, dan tiada daya, wala tahawula an anil maksiyah. Tiada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata, dan tiada kekuatan ala taati, atas ketaatan, illa billahi, melainkan dengan bantuan bi'aunillah, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul kita berserah pada Allah Taala. Rabbi a'udzubika ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung dengan Kau, kita baca bari atas hamzah dan ba, dia kan domahkan kan bari atas hamzah dan bawah ba. Adillah au udalla, aku berlindung pada Engkau daripada adillah, pada menyesatkan, daripada sesat. Minta perlindungan daripada sesat, bukan sesat jalan je ni, sesat semua, sesat agama tu, takut tu. Adillah au udalla, ataupun udalla, ataupun disesatkan aku, ataupun orang lain menyesatkan aku, disesatkan akan aku. Boleh juga baca udalla, ataupun boleh baca dengan kasrahkan dot, udillah, boleh juga. Kalau baca tadi tadi kita baca apa? Udalla. Kalau udalla, disesatkan akan aku. Kalau kita baca kasrahkan dot, udillah. Kalau udillah maksud menyesatkan, pada menyesatkan orang lain. Jangan kita lah jadi sebab orang lain sesat. Ataupun au azillah, au uzallah, ataupun daripada azillah, tergelincir, ataupun digelincirkan akan aku. Azillah, uzallah, ataupun boleh baca uzillah, azillah, au uzillah pun boleh, ataupun uzallah, au uzillah atau au uzallah. Au uzillah, daripada aku menggelincirkan orang lain, ataupun au uzallah, daripada digelincirkan akan aku. Au azillah,
ataupun au azilla, ataupun daripada menjadi hina aku, au uzalla, ataupun dihina, au uzalla, ataupun dihina akan aku, au azlima, au uzlama, ataupun au azlima, minta perlindungan juga daripada an azlima, daripada aku menzalimi, aku menjadi zalim, ataupun uzlama, ataupun dizalimi akan aku, uzlama, au uzlama, ataupun dizalimi akan aku, uzlama ataupun macam uzlima, menzalimi. Kalau kata uzlima au uzlima, daripada aku menzalimi orang lain, au ajahalu, au ajahala, au yujahala alayya, ataupun minta perlindungan juga au ajahala, daripada menjadi jahil, daripada menjadi jahil, au yujahala alayya, ataupun dijahilkan di atas aku. Orang buat apa kata, orang menjahilkan, orang memperkotak-katikkan kita dan sebagainya lah. Itu kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Ini boleh baca musafir mana-mana pun baca. Al-khamisatu, yang ke al-jumlatul khamisatu, jumlah yang ke berapa dah? Kelima. Fi rukubi, pada menunggang ataupun pada berkenderaan tu. Di masa kita kita naik kenderaan pula, kita nak baca apa? Fa idza raqiba ad-dabata qala bismillahi wa billahi wallahu akbar tawakkaltu 'ala Allah, hasbiyallahu subhanallazi sakhkhara lana. Fi rukubi, pada berkenderaan tu, kita nak naik kereta dah, naik kereta, naik bas ke, kata fa idza raqiba ad-dabata, maka apabila menaiki ataupun menungganglah musafir itu akan binatang ataupun kita menaiki kenderaan, qala berkatalah ia bismillahi wa billahi, bismillah wa billah, dengan nama Allah dan juga dengan bantuan Allah Ta'ala, wallahu akbar, Allah Ta'ala maha besar, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal atas Allah Ta'ala, hasbiyallahu, yang mencukupi aku ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, subhanallazi sakhkhara lana, baca doa naik kenderaan, subhanallazi, maha suci Tuhan yang mana sakhkhara lana, yang telah menundukkan, ya Allah allazi lana, bagi kami, hadza, akan ini, Ta'ala yang menundukkan kenderaan kita, binatang kita pada jadi liar, boleh kita tunggang. Siapa yang menundukkan dia? Itulah Allah SWT. Wa ma kunna lahu muqrinina, wa ma kunna lahu, dan tidaklah kami baginya, hadza ini, muqrinin, tidaklah kami berkuasa, tak mampu. Ini muqtadirin, asalnya adalah kami baginya tak kuasa. Asalnya kita tak kuasa nak kuasai binatang tu, tiba Allah tundukkan, kita boleh naik, tunggangi je. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, wa inna, dan sebenarnya kami kepada Tuhan kami lah, lamunqalibun, kami akan kembali, raji'un, kami akan kembali kepada Allah, sungguh akan kembali kepada Allah SWT. Di dalam ayat ni yang kita baca, kita naik kenderaan, maksudnya ada rahsianya, yang menunjukkan di atas bahawasanya safar yang terlebih besar yang kita hadapi ialah apa? Safar paling besar sekali, as-safar al-azam, itu ar-ruju' ila Allah, ialah kembali kepada Allah Ta'ala. Itu kita katakan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu menunjukkan penjagaan di atas safar yang besar sekali ialah kita nak kembali kepada Allah Ta'ala. Mana itulah musafir, itulah yang mana safar, itulah yang paling penting, yang patut kita beri tumpuan, beri perhatian, yang patut kita bimbangkan dengan kita bersedia untuk kembali itu kepada Allah SWT. Itu yang sebenarnya kita bersafir menuju pada Allah Ta'ala, dan itulah mana kita perlu buat persediaan. Kalau kita nak musafir balik kampung pun macam-macam kita buat untuk bersedia, apatah lagi untuk kembali pada Allah Ta'ala. As-sadisatu, yang ke-6, jumlah as-sadisah, an-nuzulu wa sunnatu alla yanzila hatta yahman naharu. An-nuzul,
Nuzul antara maknanya istiqrar, tetap, ataupun safar je juga, kita nak musafir ataupun bergerak. Sini je tulis apa, nuzul. Allah alam, terjemahan tu kata berhenti, boleh tak berhenti tu. Tapi nuzul ada makna antara kalau kata nazalal waladu, nazala maksudnya safara, dia musafir, ataupun nuzul istiqrar, tetap, berhenti. Sama kita nak mula musafir ataupun kita nak berhenti. Wasunatu alla yanzila hatta yahman naharu, ataupun nak berhentilah, nak berhenti pada musafir tu, nak rehat ke. Wasunatu, dan yang sunnahnya, alla yanzila, ialah bahawa tidak berhentilah dan seorang musafir itu hatta yahman naharu, sehingga panas. Yahma ni hamia, hamia maksudnya ishtadda harruhu, bersangatan panasnya. An-nahar oleh siang hari. Bila dah betul-betul panas tengah hari tu, baru dah kita berhenti. Kalau kita musafir pada siang hari tu, supaya kita dapat mengambil peluang lah musafir pada waktu siang pagi yang sejuk tu. Wa yakunu sayruhu fil laili wa sunnatu an yakuna, atau yakuna yanzila, atau yanzila, dan bahawa atau la atau la yanzila, di wasunatu an yakuna sayruhu, adalah perjalanan seorang musafir itu fil laili, pada malam hari. Eloknya kita musafir waktu bila? Waktu malam hari. Tu ada hadisnya. Ini lebih-lebih di tempat negeri yang panas lah, seperti negeri Hijaz dan Arab Saudi ke, negeri Yaman. Lebih lagi negeri yang panas. Fi laili qala alaihi salatu wassalam, ini dalil yang sunnahnya kita musafir waktu malam. Alaikum bidulajah, alaikum bidulajati, fa innal arda tutwa bilaili ma la tutwa binhari. Alaikum, ilzamu, lazimlah oleh kamu dengan apa? Bidulajati. Maksud dulajah ni ialah sairul laili, berjalan pada malam hari. Dia tengoklah, kalau asal perkataan tu ambil pada idlaj. Al-idlaj itu maksudnya asair awal lail, berjalan awal siang. Tapi kalau ambil pada perkataan alidilaj, dal tu sabdu, itu panggil asairu fil laili kullihi, berjalan pada waktu malam sekaliannya. Jadi kenapa eloknya kita cari musafir waktu malam? Fa innal arda tutwa bilali, maka bahawasanya bumi itu dilipatkan akan bumi bilali, pada malam hari. Jadi seolah terlipat. Jadi akan memendekkan perjalanan kita bandingkan siang hari. Wa ma la tutwa binahari, barang yang tidak dilipat akan bumi itu binahari, pada siang hari. Siang hari tu lebih lama lagi, dan lebih susah lah, jauh panas dan sebagainya. As-sabiatu, yang ke-7, an yahzaral masya wahdahu khifatal irtiyali. Di perhimpunan yang ke-7, amalan masa musafir ni apa je? Kata an yahzarul masya, ialah bahawa menjaga
ataupun takut ya menjaga ya akan al-masya wahdahu, daripada akan berjalan keadaannya seorang diri. Jangan jalan seorang diri. Dan kita musafir seorang diri tu hukumnya apa? Makruh. Musafir seorang diri tu. Kenapa khifatal, bukan asal lah, hukum asalnya makruh, tapi adalah ada boleh jadi harus dan sebagainya, tapi asalnya makruh. Khifatal itiyal, kenapa khifatal itiyal? Kena takut kan diserang hendak, diserang hendak daripada oleh musuh. Bila lagi dulu kan mungkin banyak musuh yang musafir, mungkin masuk hutan, kawasan gurun dan sebagainya, jadi banyak musuh yang tunggu. Dia takut diserang hendak musuh ataupun binatang buas. Tu jangan kita musafir seorang-seorang. Dan kita itu yang ke apa? Ke-7. Sebenarnya yang ke-8. As-saminatu. Jumlah as-saminatu. Jumlah yang ke-8. An yakula mahma ala nashazan minal ardi ba'da an yukabbira thalathan. Allahumma laka syarafu ala kulli syarafin walakal hamdu ala kulli halin. Kita berzikir apa kita nak baca masa tengah naik kenderaan tu, tengah berjalan. Ayakula mahma ala nashazan, ialah bahawa berkatalah seorang yang musafir tu setiap kali meninggi atau menaikilah nashazan. Dia naikkan nashazan ni tempat tinggi. Nashazan maksudnya martafa'a minal ardi. Martafa'a minal ardi, tempat yang tinggi pada bumi tu. Jadi bila dia naik tempat yang tinggi, naik bukit ke sebagainya, ba'da ayyukabira salasan, selepas pada ia bertakbir 3 kali. Jadi bila kita naik tempat tinggi, sunat kita takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita baca apa? Allahumma laka syarafu. Ya Allah, bagi engkau sajalah kemuliaan. Ala kulli syarafin, kemuliaan di atas setiap kemuliaan. Walakal hamdu ala kulli halin. Walakal hamdu, dan bagi engkau lah kepujian. Ala kulli halin, di atas setiap keadaan. Tu kita baca tu. Baca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allahumma laka syarafu ala kulli syarafin. Walakal hamdu ala kulli halin. Wa mahma habata sabbaha. Dan apabila setiap kali je turun. Jadi kalau kita turun bukit pula, atau masuk kawasan lembah turun kan, jadi apa nak baca? Sabbaha, saya bertasbih lah ya, ucapkan subhanallah, subhanallah. Tasbih lah. Kemudian baca apa? Sabbaha, itulah tasbih. Wa ma khafa al-wahsyata qala subhanal malikil quddus rabbal subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbil malaikati waruh. Macam tu. Jadi setiap kali takut akan wahsyah, takutkan akan keliaran, tiba rasa takut, rasa masuk tempat sunyi ke, tempat hutan mana tak ada orang contohnya. Jadi bila takut akan keliaran, dia hati rasa, baca apa? Qala, katalah ia musafir tu, subhanal malikil quddus, baca subhanal malikil quddus rabbil malaikati waruh, maha suci Tuhan yang maha suci, yang memiliki raja yang maha suci, rabbil malaikati waruh, Tuhan bagi segala malaikat dan roh. Julilatis samatu wal ardu bil inzati wal jabaruti. Julilatis samatu, julilatis samawatu, dibesarkan akan segala langit, wal ardu, dan bumi, bil izzati wal jabaruti, dengan kemuliaan dan penguasaan, kekuasaan. Itu apa lagi? Habis. Itulah antara adab-adab ataupun amalan semasa musafir.
dan seterusnya. Al-jumlatu saniyatu fi adabi ihrami minal miqati ila dukhuli Makkah wa hiya khamsatun. Sambung sikit lagi. Ini jumlah perhimpunan yang kedua fi adabi ihram, pada adab ihram minal miqati, daripada miqat. Jadi bila kita berihram pada miqat, apakah adab-adabnya? Miqati mana? Al-makani miqat makani. Miqat ada dua kan, miqat zamani, masa, ni miqat makani, miqat tempat tu. Jadi bila berada di miqat kan, di kalau umrah tu mana, dekat Tan'im ke Ji'ranah, Hudaybiyah. Jadi bila berada di miqat ila dukhuli Makkah, pada ihram pada miqat hinggalah masuk ke Mekah, ataupun pada miqat yang kan, miqat haji itulah yang 4 tu, Zulhaifah, Zatul Iraq semua tu kan, ya lam. Itu wahaya khamsatun, wahaya dan itu adab-adab itu khamsatun, ialah 5. Ada 5 perkara adab-adab masa ihram daripada miqat hinggalah masuk ke Mekah. Al-awalu an yaghtasila. Al-adab al-awal, adab pertama, an yaghtasila, ialah bawa mandilah. Al-itisalu, wa yanwi bihi ghusl ihrami. Pertama ialah mandi. Kalau mandi kan biasa ada masjid kan, Masjid Aisyah ke tempat miqat tu biasa ada tempat mandi semua. Kalau nak mandi tu boleh, ataupun setengah orang je mandi terus kan, mandi di hotel tak masuk lagi kan, taklah mandi kat mana. Tapi kalau nak mandi situ boleh mandi situ, sunat mandi. Wayanwi bihi ghusl ihrami, wayanwi bihi ghusl ihram, dan berniatlah seorang itu dengan al-tisal, dengan mandi itu akan ghusl ihram, akan mandi ihram. Nawa itu ghusl ihram misalnya, aku niat mandi ihram. Wa yutimu zalika bi taqlimi al-fari wa qasli syaribi wa ma yalhaqu bihi. Wa yutimu zalika, dia menyempurnakanlah seorang tu zalika akan al-tisal. Jadi dia sempurnakan mandi tu, apa lagi yang patut dia buat? Bi taqlimi al-fari, dengan memotong kuku. Buanglah kotoran-kotoran yang ada, potong kuku. Wa qasdi syaribi, dan juga menggunting misai, ia kemas kan. Wa ma yalhaqu bihi, dan barang yang berhubunglah bihi, barang itu berhubung dengan tu, barang itu, perkara itu dengan itisal, berhubung dengan mandi tu. Apa lagi lah, kita mensucikan, bersihkan badan pada daki-daki dan sebagainya. Tu buat masa tu. Sikat rambut ke, kalau dia bagi kemas, pergi kemas lah rambut, janggut sebagainya. Asani ayufariqa siyaba al-mukhitata kama sabaqa wa yatatayyiba wala ba'sa bi baqa'i jirmi tibi wa rihihi kama nuqila. Jadi tadi je bersihkan badan. Kemudian apa nak buat? Asani, adab yang kedua, an yufariqa siyaba, ialah bahawa menanggalkan, menceraikan akan pakaian al-makhitata, pakaian yang dijahit. Jadi kan perkara yang diharamkan masa ihram tu memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki tu. Jadi tanggalkan kama sabaqa, seperti barang telah lalu. Masa pakailah kain ihram lah masa tu. Jangan masa tengah dah masuk ihram tu, dalam bas dah kan. Dalam bas pun tu petanggal kan, sebelah dalam contohnya. Pakaian dalam ke, lupa. Ihram dah pakai lah.
Kan payah kan dah kena bayar dam apa. Jadi masa sebelum ihram tu, sebelum masuk sempadan tu, dah buang, tanggalkan benda-benda yang menjahit tu. Kama sabaqah, seperti barang telah lalu, dah terangkan dia perkara yang diharamkan masa ihram tu. Tak boleh pakai pakaian yang meliputi yang menjahit untuk laki-laki. Wa kama sabaqah wa zalika, kata mufaraqatu siyab al-makhitah itu kainun kama sabaqah. Wa tatayyiba wa tatayyaba, dan juga berwangi-wangian, makan wangian ataupun yufariqa, an yatatayyaba. Jadi masa tu sebelum berihram, sebelum ni ihram tu, masa kat sempadan, kat miqat tu, pakailah dulu kan, siap-siap wangian. Wala ba'sa bi baqa'il jimi tibi, sepakai pada badan dan pakaian dia tu. Sebab tu pun ada dalam hadis, wala ba'sa bi baqa'i jirmi tibi, dan tak mengapa dengan kekal tinggal jirim wangian tu, warihihi, dan baunya tib. Jadi kalau wangian tu mungkin ada minyak-minyak tu, ada kesan-kesan minyak, dia pakai kan kesan minyak melekat kat badan, kat baju ke, kat kain tu, tu tak apa, tak mengapa. Jaga ada bau wangian je, bila sebab masa pakai tu sebelum ihram. Jadi tak apa kalau ada tinggal jirim je tu, tak mengapa. Kama nuqilah, seperti mana yang dinakalkan, akadnya kata tak mengapa tu, seperti mana yang dinakalkan. Jadi tak apa kalau masih tinggal bau kan, dan jirim itu seperti mana telah dipindah, nakalkan, menukilkan. Wa asalisu an yanwiya ihrama. Ya, asalisu ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna zidna ilma. La hamla wa la hawla na'udzu bika min hammin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa iyyakum.